Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala man qala Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan juzuk pertama atau jilid yang pertama, dan kita sambung pada muka surat yang ke-125, yaitu pada ayat yang ke-92 surah Ali Imran. Jadi kita masuk ayat ni masuk juzuk yang keempat. Masuk ni ayat ni ayat mula juzuk yang keempat. Baik, dan insya-Allah malam ini kita akan membaca 3 ayat 92 hingga 94 dari surah Ali Imran. Jadi pertama kita buka dahulu majlis ilmu kita dengan bacaan umul kitab dan terus dengan ayat 92 hingga 94. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Demikian ayat 92
hingga 94 surah Ali Imran. Baik, jadi seterusnya kita tengok tafsir ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini, surat 125 baris yang ketiga dari bawah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tiada kamu dapat akan pahala kebajikan syurga itu, al-birra. Lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak mendapat akan kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu sedekah daripada barang harta yang kamu kasih. Ni nak sebut bahawa kebaikan sebab apa tu, sedekah ni lah, infak fi sabilillah adalah satu perkara yang besar kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bahawa infak tadi ni, yang menjadi keutamaan dalam infak adalah memberikan atau menginfakkan suatu perkara, satu benda, sesuatu yang kita sayang. Tapi memanglah kita semua sayang kalau akan infak. Maksud kita nak infakkan harta tu sayanglah kan. Tanah, kau nak wakaf tanah buat tapo kubur ke, tapo masjid ke, tanah tu mana ada keinginan hati kita kepada tanah, sayang kita. Tapi kerana kita berkehendak akan kebaikan nanti di hari akhirat, maka kita tutup pintu kita sebut tadi tu sayang tadi. Atau mari hak paling rendah sikit, kita nak infak ni, kita nak sedekah, kita nak masuk tabung surau atau tabung masjid kan. Walaupun kata mari RM1 sekalipun, jangan kita kata bagi RM1 kan. Tapi RM1 pun tetap kita sayang. Sebab itu dari sudut mengeluarkan harta, infak fisabilillah itu di sisi Allah itu kadang bukan dari Allah nilai dari sudut Allah melihat dari sudut nilai. Kerana boleh jadi orang yang kaya jutawan, RM100 biasa. Boleh jadi orang yang miskin RM1 pun dia berasa besar dah. Jadi sebab itu dari sudut ganjaran di sisi Allah itu berbeza. Bukan dilihat kerana Allah itu melihat semua. Allah tahu apa yang ada dalam hati hamba. Jadi pada orang yang miskin boleh jadi RM1 besar pada dia. Tapi orang kaya RM100 kecil lagi. Tahu jutawan, banyak lagi. Tapi kerana sayang ni menyebabkan sukar untuk melakukan kebaikan ni, tu satu lagi yang disebutkan hubud dunia, cinta kepada dunia. Hubud dunia wa karahiyatul maut, benci kepada mati. Ni kalau hubud dunia, walaupun dia jutawan, RM1 pun dia berkira yang disebut sebagai bakhil, kedekut. RM1, RM10 kira. Tetapi Allah menilai sejauh mana kemampuan dia dalam nak mengeluarkan. Yang berupa kewajiban disebut zakat, yang sunat disebut sedekah. Kalaulah dia jutawan, pastinya zakat dia besar. Rubung usyur daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keuntungan dia lah, hasil dia cukup haul dan nisab, rubung usyur daripada harta dia. Rubung usyur ni 2.5%. 2.5%. Kalaulah dia ada harta sejuta, 2.5% daripada sejuta berapa? 25,000. 25,000 kecil ke besar? Kita ni hak gaji, hak pendapatan kecil tu 25,000 ni setahun ni cukup haul. Setahun. Orang kena sejuta, kena rubung usyur tu, kita kata adilnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Kerana dalam harta kita ada bahagian orang susah, fakir, miskin. Kalau kita 100,000, rubung usyur daripada 100,000, 2,500. Lebih kurang hak kita lah.
pendapatan kita 100,000 setahun, pusing setahun cukup setahun 100,000 lah, maka rubung usyur daripada 100,000 2,500 di zakat. Kalau 50,000 bagi 2 lah, 1,250 ringgit. Padan dengan Sayyidina Muhammad, apa yang dia peroleh, nikmat yang dia kecapi itu, maka rubung usyur tu standard lah. Kalau orang 1 bilion, tak berhenti nak kira 1 bilion 1 bilion ni 1,000 juta dah. 3 kali 3 biji kosong lagi, juta 6 biji kosong. 1 bilion 9 biji kosong. Apa? Kalau rubung usyur daripada 1 bilion banyak mana? 2 juta tu, 2.5 juta. Zakat dia ada pada pasal dia 1 bilion. Maka dilihat kepada tu, mana bagi orang yang 1 bilion 2.5 juta sama dengan orang yang 1 juta 25,000, sama dengan orang 100,000 2,500, sama dengan orang 50,000 1,250, samalah begitulah. Ke bawah dari sudut kita sebut nisbah dia. Jadi kalaulah kita sebut bukan sama dia di sudut nilai, kerana Allah menilai dari sudut kemampuan hamba. Satu, kasih dia kepada harta yang dia nak infak. Kemudian nilai, Allah menilai dari sudut kemampuan dia. Jangan kita tak mu bagi RM1 lah, wahai dia orang miskin, fakir, miskin, RM1 padan dah. Banding dengan orang kaya bagi RM5, kan? Kaya bagi patut banyak lagi, kan? Pasal duit dia banyak, RM10 ke, RM50 ke, atas kemampuan. Tapi pastinya walaupun nilai yang kecil diinfakkan fi sabilillah, ikhlas lillahi ta'ala, dapatlah kau. Cuma nisbah kita sebut tadi itu kelebihan dia beroleh ganjaran di sisi Allah. Sehingga kan disebut dalam hadis Nabi, apa tu, kerana takutkan akan azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hak ada pada dia tu sebiji kurma ya, sebiji kurma. Dan dia melihat ada orang yang memerlukan lagi, maka dia kerana takut mengharapkan keredaan Allah, takut akan azab api neraka Allah, hak sebiji ada kurma sebiji ni dia pakai ya, sebiji ya. Maka dia ambil sebelah daripada sebiji ni, bagi sebelah tu kepada orang yang memerlukan. Maka itu besar dah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah. Sebiji kurma berapa berduit ya, kan? Sebelah daripada sebiji kurma. Jadi kurma ajwah tu mahal sikit lah, kan? Kurma Nabi ni bukan disebut kurma ajwah, ni mana kurma biasa, sebelah. Pasal hak tu jadi ada, maka besar di sisi Allah nilai dia tu. Pasal dia buat sebuah aku, sebiji ni cukup aku seorang makan, tapi kerana dia mengharapkan redha daripada Allah, mengharapkan pembebasan daripada azab api neraka Allah, maka itu besar dah di sisi Allah. Jadi sebab itu nilaian tadi itu di sisi Allah boleh jadi di sisi kita tu nilai tengok. Kadang kita tengok menurut nilaian kita, kan? Jadi nilaian tadi itu nisbah yang tadi. Kalau kata perkara yang wajib zakat tadi, nisbah yang tadi, orang yang 1 bilion zakat dia 2.5 juta. Betul 25 juta. 25 juta. Tak tahu kira orang tekan kalkulator tepat. Contohlah, kan? Kerana 1 bilion bahagi dengan 2.5% daripada 1 bilion, 25 juta lah tu. 100,000 100,000 tambah 10 kan, kepada 1 juta dah. Jadi hak tu tak apalah, 25 juta. Banyak pasal 1 bilion. Mana nisbah dia? Orang yang ada, kita sebut harta dia 1 bilion, maka hak wajib zakat tadi dia cukup haul nisab, iaitu 25 juta contoh. Mana nisbah orang ni 25 juta sama dengan 250,000 orang yang 1 juta. Nilaian dia sama dengan orang yang 2,500 yang dia punya kita sebut yang wajib zakat kepada dia tu 2,500 tu nilaian tu. Jangan kita kata
mestilah hak ni banyak lagi 2.5 juta 25 juta. Benarlah besar. Besar kerana rezeki yang Allah beri kepada dia banyak. Orang sikit lah, berpada memadai kepada dia. Baik. Jadi Allah nilai kepada yang diinfakkan itu, yang dikeluarkan itu, dibelanjakan itu sesuatu yang dia sayang. Apalagi yang paling dia sayang lah. Hak paling dia sayang. Hak paling sayang tu nilai yang di sisi Allah lagi besar. Kenapa? Kerana dia sangat berkehendak kepada yang tu, tapi kerana dia Allah Sayyidina Muhammad melihat kepada orang lain yang lebih memerlukan, maka dia beri. Itu lagi besar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi nilaian di sini, kalaulah dia memberikan sesuatu yang dia tak sayang, memang dia tak pun ada keinginan kepada dia, maka disebutkan tiada kebaikan kepada dia. Contoh, ada benda yang kita memang tak mau dah, kita pun tak berkendak dah. Dengan kita tak berkendak, baru kita bagi kat orang, maka disebutkan di sini, maka tiada kebajikan di situ. Kerana memang kita tak mau. Maksud dari sudut hak infak tadi itu, kerana bebanan nak mengeluarkan itu pada berat di hati. Kita nak masuk berat di hati tu. Bebanan tu berat di hati kerana apa? Kerana sayang. Berat tu kerana sayang. Mari tabung jalan, kita nak masuk RM10. Berat tak? Maksudnya berat di hati kerana RM10 tu ada nilai. Kita boleh beli dengan apa-apa pun dengan RM10. Tapi kita mengenepikan berat pada hati, sayang kepada RM10 tadi itu kerana infak fisabilillah. Itu yang kata kita memberi apa yang kita sayang. Beza memang kita tak mau dah pakaian contoh. Memang kita pun dah tak ada keinginan dah nak pakai, tapi pakaian ni molek lagi contoh. Kan? Pakaian ni elok lagi. Maka di sana menurut kepada ayat ini, satu bukan sesuatu nilai yang besar. Kerana apa? Kerana kita tak ada dah. Maksud kata kalau kita tak bagi orang, jalan yang kedua apa dia? Buang. Macam tu. Boleh jadi kita pakai baju itu bagi ada orang yang kerana kaya, banyak duit, dia beli banyak dah. Dia beli, nak buat baru beli. Mana hak lama-lama ni, elok bagi. Nak bagi orang, kita kata nak cari orang pun bayar lagi. Lepak, buang itu. Maka sama ada dia nak bagi orang yang memerlukan ataupun lepak dua tu. Kalau dia tak beri kepada orang, dia buang. Maka itu yang tak ada kata tuhibbun, sayang kepada hak ada pada dia. Jadi bila begitu dia beri itu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nilai yang kecil lah. Benarlah bila dimanfaatkan tu adalah bahagian dia. Cuma sayang dia kepada hak dia beri itu tak ada, maka nilaian di sisi Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kecil lah. Melainkan apa yang dia dapat, orang memanfaatkan apa yang diberi itu. Dapat-dapatlah pasal dia beri orang dan orang dapat manfaat. Cuma rendah sangat kedudukan tu di sisi Allah. Apa yang dia beri kepada orang tu di sisi Allah nilai yang sikit, nilai yang sangat kecil berbanding dengan dia sayang. Kita sebut tadi, kalau dia sayang, tapi kerana tengok orang sangat memerlukan, maka dia beri. Walaupun hati dia, keinginan dia nak, tapi kerana dia tengok orang yang lagi memerlukan, maka dia beri. Itu adalah termasuklah apa yang kita baca ayat 92 ini. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Dan akan barang mana yang kamu sedekah daripada suatu, maka Allah Ta'ala dengannya amat mengetahui, maka membalas ia atasnya. Ni ya. Ni. Dan barang apa yang kamu infak dengan sesuatu itu, fa innallaha bihi alim. Allah tahu hak dalam hati ni. Yang kata sayang kau, tak sayang kau. Adakah kita kalau tak beri ke orang, kita buang. Maka semua tu Allah Subhanahu Wa Taala tahu belaka, dan Allah membalas menurut kepada apa yang ada dalam hati tu. Kan? Nisbah dia tadilah. Nisbah tadi orang kaya RM1 pada dia, bukan tak sayang, bukan tak, nilai tu ada, cuma pada dia ringan. Banding orang fakir RM1 besar.
Orang kaya kita sebut nisbah tadilah RM1 bagi orang fakir, orang kaya belum jadi RM100. Dah. Kalau RM100 dah pergi berat, boleh jadi berat ni. Pasal 100 banyak macam-macam boleh beli. Nilai tadi tu. Jadi pada orang miskin, orang fakir, RM1 pada dia boleh jadi nilai kepada orang kaya seumpama 100. RM100. Itu semua kerana Allah mengetahui kemampuan pada hamba dalam infak fisabilillah. Kemudian dan turun tatkala dikata orang Yahudi kepada Nabi Muhammad bahawa engkau dakwa kata engkau atas agama Ibrahim dan ala Ibrahim tiada makan daging unta dan laban, yakni susu. Baik, ini yang banyaklah masuk bagi riwayat dan berkait dengan ayat Allah Sayyidina Muhammad 146 dari suratul An'am, bahawa larangan kepada Bani Israel maka unta dan susu. Yang ada kisah dia lah. Itu ni ayat mari 93 ni. Kullu ta'ami kana hillan li Bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Sekalian makanan itu ada ia halal bagi Bani Israel, Nabi Yaqub, melainkan barang yang mengharam oleh Israel itu atas dirinya ketika datang baginya Yaqub penyakit irqin nisa, iaitu penyakit yang di pohon. Ubatnya minyak lemak punggung kibas. Minum 3 pagi 1 kibas. Maka bernazar ia jika sembuh tiada makan unta, maka diharam atas mereka itu. Nazar kan? Kalau bernazar maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena kena laksanakanlah nazar tu. Dia bernazar ni sesuatu yang keinginan, ya, yang kita berkehendak akan sesuatu, maka kita bernazar. Kalaulah kita contoh beri mudah, anak-anak kita yang periksa SPM, maka dia bernazar apa dia, kalaulah sekiranya dapat seri A, nak buat kenduri seekor kambing tentu kan. Kenduri seekor kambing ke, tahu orang Sayyidina Muhammad kenduri sembelih seekor lembu buat kenduri. Lembu macam nikah apa. Tengok tu keluar hari tak dapat seri A. Maka nazar itu wajib dilaksanakan. Maka apa yang dinazarkan? Nazar, apa yang dinazarkan, perkara yang dinazarkan itu bukanlah daripada kewajipan. Hak wajib tadi, pasal wajib. Contoh dapat seri A, aku nak jaga sembahyang 5 waktu. Memang kena jaga. Mu tak dapat seri A pun mu kena jaga. Cuma mu tak jaga mu dosa gitu. Bukan daripada kewajipan. Mana pada perkara yang sunat. Dia sunat ya, tapi kerana nazar jadi wajib. Itu. Kalaulah Allah SWT dia bernazar kepada perkara kewajipan, maka tidak wajib. Bukan tidak wajib, memang benda wajib dia kena buat, tapi kena kafarah nazar. Baik. Maka tadi dia bernazar nak sembelih seekor lembu, dapat seri A. Keluar keputusan dapat seri A, maka wajib dia tunaikan sembelih seekor lembu. Dan sembelih seekor lembu buat kenduri kan. Maka apa yang hak dia nazar? Kalau dia kena nazar dapat seri A nak kenduri kambing, betul, kenduri kambing, maka hukum wajib kena kenduri kambing. Mari tanya, ustaz ni kena sembelih seekor kambing ke atau beli daging saja ke? Tengok pada nazar tadi. Nazar kenduri kambing. Jadi tidak dikhususkan sembelih seekor kambing buat kenduri. Kalau dikhususkan sembelih seekor kambing buat kenduri, maka wajib kena sembelih seekor kambing buat kenduri. Kalau mari umum kenduri kambing, kenduri itu daripada kambing. Nak beli kambing, daging yang apa, buku kambing, buku apa benda, boleh. Tu. Maka nazar tu dia lihat kepada apa yang lafaz daripada nazar tersebut. Kalau kenduri seekor lembu,
Mana seekor lembu. Kena sembelih seekor lembu, kemudian buat kenduri. Maka apa yang dinazarkan itulah. Baik. Maka yang dinazarkan itu bukan daripada hak kewajipan. Kalau dia bernazar nak buat korban, sah hukum kena korban. Ini nazar korban. Nazar pula kemudian korban. Nazar korban, kerana korban sunat kan, bukan wajib. Baik. Mana kita tadi? Ni nazar tadi ya. Nabi Allah Yaqub bernazar kalau sembuh daripada penyakit, maka ia tidak akan makan unta ataupun makan untuk jika tiada makan unta, maka diharam atas mereka itu makan unta. Ini mari riwayat lah ya. Dan di sana ada lagi riwayat yang lain. Min qabli an tunazzalat Taurah, daripada dulu bahawa diturunkan Taurat lagi. Maka yang dimaksud itu kemudian daripada Ibrahim, dan tiada haram pada masanya seperti yang disangka mereka itu. Jadi mereka mengatakan bahawa kepada Nabi SAW, kalaulah kamu kata kamu ni adalah mengikut apa yang ditinggalkan atau dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka Yahudi ni kata apa? Kalaulah begitu kamu tak boleh makan unta, kerana disebutkan tak makan unta tu kepada Nabi Ibrahim. Tak. Bagi riwayat di sini disebut kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu bawah lagi, cucu kepada Nabi Ibrahim, anak kepada Nabi Ishaq. Yaqub ni anak kepada Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Nabi Yusuf daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Daripada Nabi Ismail, turunlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun daripada Nabi Yaqub inilah yang digelar sebagai Bani Israel. Baik. Gelaran kepada Nabi Yaqub juga digelar dengan Israel. Bani Israel ni, Bani merujuk kepada anak zuriat, anak-anaknya Nabi Yaqub. 12 suku puak isnatai asyrata, 12 suku puak Allahumma salli ala Muhammad. Bani Israel itu adalah merujuk kepada anak-anaknya Nabi Yaqub 12 orang. Suku buah tu daripada anaknya Nabi Yaqub. Baik. Jadi Yahudi itu salah satu daripada suku buah yang 12 yang menentanglah. Baik. Kemudian qul, kata olehmu, fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin, maka bawa datang oleh kamu dengan Taurat, maka baca oleh kamu akan dia jika ada kamu itu benar sekalian. Maka tercengang mereka itu dan tiada datang mereka itu dengannya Taurat. Tak ada dalam Taurat. Yang dilarang Allah Sayyidina Muhammad apa tu, makan unta tadi tu, susu laban susu tadi tu tidak disebutkan dalam Taurat. Baik, maka kita baca satu lagi ayat yang berkaitan apa tu larangan kepada Bani Israel akan berupa makanan, iaitu pada ayat yang ke-146 surah Al-An'am. Ayat 146 surah Al-An'am. Jauh lagi lah kalau kita nak baca. Iaitu wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhufur, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua haiwan yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adhm, dan kami haramkan kepada mereka lemak lembu dan kibas ghanam, kambing, kecuali yang melekat di punggungnya. Yang ni hak melekat di punggungnya, hak tadi tu hak minyak yang minyak daripada punggung kibas, atau yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka kerana penderhakaannya, dan sesungguhnya kami maha benar. Maka ini ayat 146 ini sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan yang Allah haramkan, ada jenis-jenis makanan yang Allah haramkan kepada Yahudi. Maksud haiwan yang berkuku di sini ialah haiwan yang jari-jarinya tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti unta, itik, angsa dan lain-lain. Sebagian mufassir mengertikan dengan haiwan yang berkuku satu,
seperti kuda, keldai dan lain-lain. Macam apa tu yang diharamkan kepada kita pun ada juga ciri dia kan. Apa dia? Bersifat apa, dua alam. Kan makanan apa, binatang yang dua alam. Lagi pemangsa yang menggunakan kuku dan juga taring, ya, macam harimau, singa, macam tu hak memang liar, hak ganas, hak jinak pun ada. Apa dia hak duduk dengan kita? Kucing. Kan kucing pun dia spesies dia, bukan spesies dia tak sama lah dengan harimau. Tapi dia hak jenis itulah, jenis hak taring. Bila dia diganti tikus lagi tak cukup tanah. Cuma dengan orang dia tak ni lah, pasal dia kecil, tak sama dengan harimau. Walaupun dia jinak, bukan kerana jinak dia kita tak boleh makan dia. Kalau begitu banyak lagi lah. Kalau kita bela lembu, ada lembu yang betul-betul jinak. Ada lembu depa apa tu, satu video tu depa cerita lembu ni macam tuan dia makan roti canai, lembu ni makan roti canai, makan perkena kopi panas. Mana sampai gitu sekali lembu ni. Adakah dengan sebab itu kita tak boleh makan lembu tu? Tak boleh. Lembu tu tetap halal, cuma boleh jadi kerana sayang. Maka sayang, tuan dia tak sembelih, tak apa lah. Bukan salah pada dia tak sembelih makan, tak apa. Cuma dengan demikian tidak menjadi hukum haram dah. Hak ni tetap haram walaupun kucing tu liar. Ni kucing liar ni boleh makan. Hak ni jinak dah. Pasal sifat dia tadi, ciri dia tadi, berkuku dan taring, hak pemangsa. Kalau jinak yang boleh makan pun ada juga. Apa? Dia bukan jenis ni, bukan jenis pemangsa. Dia itu anak kan. Anak ada kuku, ada ayam pun ada kuku, semua ada kuku. Cuma Allah Sayyidina Muhammad dia bukan memangsa pakai kuku, pakai taring. Itu kerana anak dia makan tumbuh-tumbuhan, sayur dia kuku, makan lobok tu, sawi, pokok sayur kan. Cuma anak ni gitulah. Boleh makan. Kita nak makan tak mau makan tu atas kita. Kita berasa boleh makan tak boleh makan tu pun atas kita. Bukan dengan sebab kita berasa tak boleh makan tu menjadi hukum haram dah. Kerana ada hadis Nabi SAW yang riwayat Nabi bahawa sahabat menghidangkan Nabi dengan daging dog, biawak padang pasir. Sahabat makan, Nabi tak makan. Dan Nabi tidak melarang sahabat makan. Kalaulah menggambarkan bahawa Nabi tak makan tu membawa hukum haram, tak boleh makan. Sebab apa tidak haram? Sebab Nabi tak larang sahabat, cuma Nabi yang tak makan. Maka ada dua pandangan bagi. Ada kata makruh sebab Nabi tak makan. Satu pandangan yang kata makruh. Pandangan yang kedua ada makruh haru. Sebab apa? Sebab boleh jadi Nabi tak makan tu kerana Nabi tak suka. Macam ada binatang yang kita tak suka makan. Kita tak suka makan belut kerana dia panjang, nampak macam geli. Walaupun dah kata-kata pun tu, tahu belut dia tak boleh nak makan. Adakah dengan sebab kita tak suka nak makan tu menjadi hukum dia tak boleh? Tak juga. Maka tu dua pandangan. Ada kata makruh sebab Nabi tak makan, ada kata harus, belum makruh lagi. Melainkan Nabi sebut, pada binatang ni kenapa dah makan, kerana pada binatang ni sikit manfaat, satu sikit je. Ataupun perkara yang tertentu, ataupun Nabi larang tu tak boleh makan, maka tu hukum jelas haram. Ni Nabi tak larang, maka hukum di situ menolak hukum haram. Bila tolak haram, maka naik ke atas, sama ada makruh atau harus. Sunat tak ada sebab Nabi tak makan. Makruh dan atas sikit harus. Maka ni dua pandangan. Ada kata makruh, ada kata harus. Ikutlah, boleh makan. Selagi tidak haram, boleh makan. Karena bila makruh ni kadang dia bagi hukum yang makruh ni apa dia punya keadaan dia, mendapat pahala bila meninggalkan. Tapi benar dah, Nabi tak makan.
kita ikut Nabi. Demikian. Tak jadi masalah. Nak makan, tak mau makan pun tak apa. Selagi pada benda yang halal makan. Benda yang haram janganlah makan, pasal haram. Baik. Jadi pada Yahudi disebut tadi ayat yang ke berapa tadi, 146 surah Al-An'am, ada kategori tertentu binatang yang diharamkan kepada Yahudi. Ya. Walaupun binatang itu Allah Muhammad menjadi apa yang dibenarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram itu disebutkan dalam Al-Quran tadi adalah sebagai hukuman, kan? Hukuman, bukan haram atas kategori ataupun ciri binatang. Ciri binatang yang haram dimakan. Baik. Jadi di situ mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sepatutnya kamu tak makan unta, hak disebut tadi. Maka dijawab tadi, min qabli an tunazzalat Taurat, daripada dulu bahawa diturun akan Taurat lagi, maka yang demikian itu kemudian daripada Ibrahim, dan tiada haram pada masanya seperti yang disangka mereka itu. Ketika Nabi Ibrahim itu sebelum daripada ni tak haram. Selepas daripada tu ni pun juga selepas daripada Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maka kul fatu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Maka bawa datang mari daripada Taurat. Mana yang kata Nabi perkara itu ataupun makanan itu, binatang itu diharamkan kepada Nabi Ibrahim. Tak ada lah pasal hak mari itu selepas daripada Nabi Ibrahim, bukan ketika ataupun bukan diperintahkan kepada Nabi Ibrahim akan larangan makan unta. Baik. Maka barang siapa berbuat famaniftara 'ala Allahil kadhib, maka datang ayat yang ke-94, famaniftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa berbuat atas Allah Taala akan dusta, daripada kemudian yang demikian itu, bermula mereka itulah yang zalim sekalian dengan melampaui had kepada yang batil. Jadi kerana mereka mendustai tadi al-kadhib, ya. Depa letak, depa kata Nabi sepatut Nabi tak boleh makan unta. Kerana depa letak bahawa Nabi Ibrahim tak makan unta. Wahai Nabi Ibrahim ni, perintah larangan makan unta ni bukan zaman Nabi Ibrahim. Zaman yang selepas lagi tu, iaitu golongan kepada siapa yang disebut tadi, golongan Yahudi. Kerana keingkaran mereka hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah larang, kan? Antara lain yang Allah larang, yang kita baca dulu kan, hari Sabtu kan, bukan bekerja, maksudnya mencari ikan pada hari Sabtu, menangkap ikan. Kita sebut dulu awal apa dari surah Baqarah, cerita Bani Israel. Yang Allah larang pada hari Sabtu tu menangkap ikan. Dan Allah uji hari Sabtu tu ikan banyak. Banyak ikan, lompat-lompat. Nak tarik perhatian. Allah uji nak tengok sejauh mana keimanan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Itu ujian lah. Ada perkara yang Allah larang, ada perkara yang Allah izinkan. Maka bila Allah larang, kena takut, kena Allah Subhanahu kena ikut. Jangan dipertikaikan, jangan diperdebatkan kenapa ni haram. Tak boleh. Bila datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah syariat yang wajib dipatuhi. Tak boleh mari puasa Ramadan sebulan. Pasal apa puasa sebulan? Pasal apa banyak sangat sebulan? Pasal apa dah puasa 15 hari ya? Tak payah tanya. Pasal ia perintah semayang. Pasal apa 5 waktu, bukan 3 waktu, kan? Kerana ada orang petikai semayang. Dia petikai, dia kata semayang ni bukan 5 waktu, sebab tak ada dalam Quran sebut 5 waktu. Ni seolah ia menolak apa bahasa kita sebut anti hadis.
Ya, kalau kita bicarakan peristiwa Isra' Mi'raj, hadis sahih, Nabi terima solat sebanyak 50 waktu. Kemudian Nabi minta minta kurang, ya, setelah dinasihatlah oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Musa beritahu bahawa umatmu tak mampu. Sesungguhnya umatmu tidak mampu nak melaksanakan sembahyang banyak 50, maka minta kurang 10 jadi 40. Nabi Musa kata tak mampu lagi, naik minta lagi kurang 10 jadi 30. Hadis itu sahih. Kemudian turun jumpa lagi Nabi Musa kata tak cukup, tak mampu lagi, naik lagi kurang 10 jadi 10. Kemudian turun jumpa lagi, umatmu tak mampu lagi 10 ni, naik lagi minta kurang jadi 5. Maka turun dan masih lagi Nabi Musa kata umatmu tak mampu, akan tetapi Nabi SAW dah 5 kali naik minta kurang. Jadi Nabi Muhammad berasa malu dah banyak kali dah. Jadi Nabi berdoa agar umat dia mampu melaksanakan 5 waktu. Jadi siapa yang menafikan 5 waktu, dia tolak hadis itu, kan? Dan ada juga orang yang menolak hadis itu. Kerana apa? Kerana mereka melihat bahawa seolah Nabi nampak Nabi lemah. Tidak seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, bila diperintahkan sembelih ni, bila Allah beritahu Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, dua-dua terima, tak ada minta kurang. Dia apa kita sebut nisbahkan tu. Nabi Ibrahim tu patuh. Kenapa Nabi SAW bila terima perintah ni, Nabi minta kurang seolah lemah. Maka kita jawab, hadis ini sahih, minta kurang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi minta kurang bukan kerana atas diri Nabi. Nabi minta kurang kerana untuk umat. Kerana pada diri Nabi 50 waktu dia ada masalah, 100 waktu dia ada masalah. Jadi kalau kita baca hadis Nabi, hadis yang bahawa Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ya, lima atas nama hada ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maka Nabi jawab, afala akuna hamdan syakura. Apa kisah dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat bahawa Nabi sembahyang ni, dia kata Masya Allah, tabarakallah, sehingga bekak kaki, bekak kedua-dua kaki. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, lima atas na'u hadha ya Rasulullah, kenapa kamu sembahyang begini sekali, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosamu yang terdahulu, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, juga yang akan datang. Sifat maksum tak terpelihara dosa. Maka Nabi jawab, afala akuna hamdan syakura, maka alangkah baiknya aku golongan hamba yang bersyukur. Kerana kesyukuran Nabi SAW atas nikmat Allah, Nabi memperbanyakkan, kita sebut hebatkan solat. Rukuk lama, sujud lama. Jadi pada Nabi 50 waktu tak jadi masalah. Cuma pada diri umat, pada kita 50 waktu rasa tumbuh dah. Mana terkata 1 jam 2 waktu, 1 jam 2 waktu, Nuh pukul 3 pagi 2 waktu, 4 pagi 2 waktu, 5 pagi 2 waktu, 1 pagi 2 waktu. Kerja ni ya, bukan kata ni, ialah kerana tadi Nabi tak ada masalah. Kerana Allah SWT Muhammad keimanan pada umat, pada kita. Kerana kita biasalah manusia biasa, lemah iman, kadang rajin, kadang malas. Baik. Jadi hak tadi pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atas diri mereka, bukan pada umat. Allah beritahu Nabi Ibrahim, sebenarnya Nabi Ibrahim itu alaihi wassalatu wassalam. Tapi hak perintah sembahyang, perintah itu bukan hanya atas diri Nabi, tetapi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Kalaulah perintah itu atas diri Nabi semata-mata, perintah sembahyang keluar tu Nabi, tak ada masalah. Nabi tak naik menghadap minta Allah SWT Muhammad dikurangkan. Tapi kerana mengenalkan akan umat, dikasih sayang Nabi kepada umatnya. Baik. Jadi sampai begitu dipertikaikan, ya. Ni bila kata mari
fikir logik lah, logik ni. Oi. Fikir nak ambil hak dari sudut logik akal. Lah ni mari banyak nak fikir dari sudut logik akal, dia tak boleh. Bila atas perkara syariat, maka akal kita tak mampu nak mencerah. Ya, sampai begitulah. Tak boleh, kita tak boleh nak fikir ya. Akal kita tak mampu nak fikir. Bila datang perintah Allah, kena kena patuh. Baik. Kemudian faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa buat atas Allah Ta'ala akan dusta daripada kemudian demikian itu, bermula mereka itulah yang zalim sekalian dengan melampaui had kepada yang batil. Melampaui batas. Dusta atas nama Nabi Allah Ibrahim. Kan? Kerana kita bicara tadi bahawa disebutkan bahawa Nabi, kalaulah kamu ikut apa yang Nabi Ibrahim buat, patut kamu dah makan unta. Ya, kerana orang Arab ni dengan unta ni kita sebut ialah binatang tunggangan juga makanan. Ya. Mana binatang yang pada orang Arab yang sayang ni, binatang yang sayang unta. Banyak manfaat daripada unta. Kalau kita boleh jadi lembu kerbau. Ya. Tapi lembu kerbau ni ia tak jadi binatang tunggangan. Tak boleh buat tunggang. Boleh tunggang lembu, ada orang buat tunggangan lembu. Kereta lembu lah, lembu tarik kereta. Kalau tunggang atas lembu atau pelanting dia lopak-lopak kan. Tu kereta lembu setakat jadi kereta lembu lah. Kalau unta ni boleh jadi macam tunggangan lah, macam kuda. Baik. Jadi masyarakat Arab sayang ni kepada unta. Sayang kerana tadi banyak manfaat boleh diambil daripada unta. Dan nak sembelih unta pun senang. Tuan-tuan tengok sembelihan unta. Mudah. Unta tak perlu berubah macam lembu. Unta dalam diri lah. Dilipat kaki depan sebelah. Lipat dia, ikat, tambah. Dia tak boleh dah gerak. Lepas tu hak tukang sembelih mari daripada bawah dia. Dia seolah macam cocok, tapi kerana dia tinggi kan, dia cocok macam dia sembelih jugalah. Dia cocok baru dia buat sembelih lah. Dia tak sembelih macam lembu sembelih gitu, lembu kerbau sembelih gitu. Dia masuk ke dalam, lepas tu dia membutuhkan dua urat lah. Urat yang ada di kiri dan kanan. Cocok. Kalau tuan-tuan tengok search di YouTube sembelihan unta, jumpa, tengok cara sembelih unta. Mudah. Dia dalam diri sembelih unta. Dalam diri, tak payah berubah. Tak payah berubah duduk. Tak payah baring macam kerbau, macam lembu kena baring, kena berubah. Dalam diri rasa pelanting kita nak sembelih. Baik. Jadi Allah Sayyidina Muhammad disebutkan bahawa golongan yang mengatakan bahawa terhadap Nabi SAW dan juga umat Islam ni tak boleh makan unta lah. Wahai itu adalah dusta, kerana larangan makan unta ini kepada Yahudi. Kerana apa tadi disebutkan dalam ayat 146 suratul An'am, kerana hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tak binatang itu ia tak haram. Haram kerana larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal duduk binatang tu adalah halal. Macam ni kalau kata bernazar, tak bernazar tak boleh makan, maka ia tak boleh makan. Kerana nazar tadi. Baik. Jadi itu demikian 3 ayat yang kita bicarakan pada malam ini. Ayat yang menjelaskan tentang yang pertama adalah infak itulah. Jadi infak fi sabilillah itu mestilah sesuatu yang kita sayang. Barulah besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana tahap sayang kasih kita tu kepada harta yang kita infakkan itu, maka besar itu di sisi Allah. Maka makin banyak sayang tu, makin tinggi sayang tu, makinlah besar ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, setelah itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.